datang. So selamat datang ke Bicara Usahawan Siswa. Kita hari ini ada usahawan yang tengah meletup di Malaysia. Allah Allah. Selepas beberapa minggu sudah kot sebelum raya dia keluar dekat Mau Kerja. Dekat Mau Kerja tu tiba-tiba semua orang jumpa dia nak cari nak buat sharing lah. So kita bertuah sebab Mary sudi menerima kehadiran kita untuk bersoal jawab dengan kita semua, insyaAllah lah. So basically Mary, kita ada student lah, ramai student tahun 1, tahun 2 dan 3 dan daripada berbagai fakulti, dan juga ada beberapa orang peserta lah daripada FSSK dan juga FKEB. Okey. Okay, so Mary tu okey kan? Okey, so, okey. Kita santai-santai Kita santai je. So tak ada formal sangat, dan kita akan dirakam dan akan keluar dekat Sesmet punya Facebook lah nanti. Okay, so basically saya perkenalkan dulu nama sebenar beliau. Azim Zahid Azmi, ataupun nama Facebooknya Mary Pergi Bulat. Nama Instagram. Nama Instagram. Nama Instagram Mary Pergi Bulat, dan dia minta panggil dia Mary lah hari ni. Dia merupakan bekas pelajar dan sarjana muda komunikasi masa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia graduate tahun 2019. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudi datang nak dengar kita punya sharing doktor. Itu doktor call kan, kata boleh tapi kena datang warehouse. So maybe ni agak asing kepada semua orang, sebab selalunya kita dengar talk dalam dewan yang aircon, seminar kan. Tapi welcome to my humble warehouse. This is the real industry. Kepada siapa-siapa yang berniaga kat sini, ini ialah realiti sebenar perniagaan. Macam ni, aku dah bawa datang pergi warehouse. Korang tengok sendiri, belakang-belakang tu ialah kawan-kawan kita tengah buat packing. Ada yang tengah ambil stok dekat belakang. Dan terkejut kejap lagi ada lori JNT reverse masuk dalam kejap lagi sebab nak pick up parcel. So terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kekurangan panas sikit ke apa ke. Soalan pertama tadi, nama dan macam mana boleh start. Nama saya Azim Zahid bin Azmi, asal daripada Ipoh, Perak. Ada orang Ipoh kat sini? Ada orang Perak? Orang Ipoh, okey. Seorang je, tak apa. Umur sekarang ni 24 tahun dan dulu belajar di UKM Komunikasi Media. Ni lecturer kesayangan saya ni, Dr. Wan Amizah, Meskom lah orang panggil. So graduate 2019, and my study background, kita dulu sekolah dekat asrama dekat Gombak, then foundation dekat UM, and degree dekat UKM. So tu background serba sedikit. Macam mana kita boleh start dengan Bulan Bintang? Cerita ni panjang tapi saya cuba pendekkan sebab masa Bulan Bintang ni bermula pada tahun 2016. Okey. Dan sebenarnya kalau nak cerita mula, sebelum Bulan Bintang ni ada berniaga lain lah. Dia tak ada aku terus tiba-tiba keluar idea kita jual baju Melayu. Tidak. Sebenarnya memang minat berniaga ni datang daripada remaja lagi. Aku cakap aku boleh ke? Tak biasa ke? Aku sekolah asrama dekat Gombak, sekolah asrama penuh. So dekat sana culture sekolah asrama penuh ni, kita ada macam kita panggil HKSBP. Dia macam pertandingan di peringkat SBP, di peringkat nasional. So ramai-ramai. So semua sekolah dalam satu Malaysia akan datang. Ada macam-macam. Ada kalau pertandingan muzik adalah peringkat SBP. Sukan ada peringkat SBP. Dan dekat sana dulu kita ada culture, tak tahu lah sampai sekarang ada ke tak. Dulu kita ada culture di mana waktu event kat SBP semua akan pakai baju signature dia untuk waktu petang-petang ke event ataupun malam-malam dia orang lepak-lepak apa semua tu. Dan waktu tu orang datang sana pakai t-shirt sekolah, t-shirt prep outing ataupun baju batik, tak style lah kan. So apa yang aku buat untuk sekolah aku dulu, aku designkan sedikit t-shirt kan untuk sekolah. So dia tak adalah nampak macam formal sangat. And daripada situ aku ambil pre-order t-shirt. Aku tak buat printing, aku just design dan kutip order. Dan kita akan budak-budak siapa-siapa yang nak pergi event ke apa, dia akan pakai baju tu. Siapa-siapa yang tak ada pun, dia akan pinjam. Siapa ada baju t-shirt, apa nama dulu,
kan. Siapa ada, aku nak pakai sebab siapa pakai dia macam jadi style sikit kan. Tiba-tiba Intergom, sekolah aku SBPI Gombak, integrasi Gombak. Intergom ni budak-budak je akan pakai t-shirt yang macam style sikit, ada tulisan-tulisan kan. Orang lain pakai t-shirt ada lambat nama sekolah lah, apa rumah sukan lah apa kan, tapi Intergom lain. So daripada situ kita nampak demand kat situ tinggi. Rupanya sekolah-sekolah lain pun nak buat gak baju. Sekolah-sekolah lain pun nak gak baju macam kita pun nak gak t-shirt macam ni kan. Tapi tak ramai yang boleh buat, tak ramai yang boleh design semua. Dia orang siapa buat. So tak tahu macam mana orang boleh contact aku. And daripada situ kalau orang tanya macam mana start berniaga, ni belum start Bulan Bintang. Aku nak cerita start berniaga sebab dia kena mengena. Start daripada situ daripada kawan-kawan kan. Tiba-tiba sekolah SBP ada banyak, ada dalam 70-60 dekat dalam Malaysia ni. Aku rasa dalam 20 sekolah ke 30 sekolah kontak aku dan minta, Mary aku nak buat untuk sekolah. Zaman tu tak ada apa yang bukan fancy sangat pun, design tak ada, just fun je kan. Lepas tu aku buat, design pun aku tukar-tukar nama je, tapi orang buat, orang nak, aku nak buat kat sekolah. So daripada satu sekolah aku jadi 10, jadi 20, jadi 30, sampai ke sains Miri aku pergi hantar sendiri. Ma'ahad bila habis SBP punya fasa, masuk pula MRSM, lepas tu ada Ma'ahad, ada macam-macam daripada situ. Dan aku pun tak expect, aku just buat yang terbaik untuk sekolah aku. Rupanya ada benda-benda lain yang datang capture, ni boleh jadi satu benda lain ni. So start daripada tu, dah ramai, dah banyak sekolah aku buat kan. Benda ni berlangsung dalam masa tu umur aku form 4, lepas tu sampai form 5, sampai umur aku 18 tahun aku buat gak. Bila 18 tahun lagi best, aku masuk Asasi Sains Universiti Malaya. Kat situlah aku jumpa lagi ramai budak-budak SBP yang belajar dekat Pasum masa tu. Lagi banyaklah kontak budak-budak SBP ni, cakap buat gak kat sekolah. Sebab masa tu aku buat untuk Asasi Sains juga. Diorang ada pertandingan larian macam jogaton semua tu, akulah orang yang jual t-shirt waktu tu, tak ada siapa buat. So orang pun cakap nak buat gak untuk sekolah aku semua. Dan masa tu aku pun buat untuk diorang, dan diorang tak payah buat apa-apa pun. Junior diorang yang kutipkan order. Sama lah macam aku pun. Waktu aku 18 tahun, junior aku yang kutipkan order kan. Aku bagilah RM3. Masa tu nama dia, kalau sekarang ni 2021 ni kita panggil dia dropship. Masa tu tak ada lagi istilah dropship ni, yang kita submit order je. Dia bukan keluar duit pun, tak pegang stok, tak pegang apa. So daripada situ aku collect banyak order. And untung aku, sebab ramai orang tanya, Mary macam mana kau start Bulan Bintang? Inilah start dia. Duit daripada aku untung berniaga jual t-shirt tu, aku roll kan, separuh aku pergi jolly, aku pergi travel lah benda. Aku travel dulu seorang-seorang. Sebab aku rasa masa tu kawan-kawan aku mungkin siapa yang ada pun aku belanja kan. Kalau aku nak pergi jauh-jauh, susah aku nak belanja. Aku punya jauh, level umur aku 19 tahun, aku travel ke Europe selama 21 hari seorang-seorang. Sebab aku takkan aku nak payung kawan-kawan kan, tak mampu lah. So aku pergi travel semua, dan balance duit tu aku buat. Aku kata aku nak start benda baru lah, which is aku start lah Bulan Bintang. Guna duit daripada untung pre-order berapa tahun aku berniaga tu, aku ada simpan, dan guna duit tu lah aku startkan Bulan Bintang ni. Aku start Bulan Bintang dengan jual kurta. Walaupun sekarang ni Bulan Bintang orang kenal sebab baju Melayu, tapi aku start dengan 300 helai kurta. Masa tahun 2019 masa tu, 2018-2019 ni, waktu tu aku tak tahu kenapa semua orang yang jual kurta ni dia orang nak buat design yang memang fancy lah. Ada camouflage punya kain, tiba-tiba ada tali, ada macam-macam design. Tapi masa tu siapa nak pakai yang basic, yang kosong, yang minimal, susah gila nak jumpa. Even aku sendiri pun sebenarnya cari. Waktu tu aku nak pergi umrah dengan mak aku. Aku nak pakai lah kurta kan. Tapi bila cari, tak jumpa yang betul-betul kena dengan aku punya taste lah. Banyak yang ada fancy-fancy, ada logo sebesar-besar alam kat poket kan. So aku rasa macam masalah kat situ ada. Siapa berniaga kat sini mesti berniaga ni sebenarnya dia ialah menyelesaikan masalah. Kan masalah kat situ satu. Masalah dia ialah kurta waktu tu design dia semua tak ada yang simple-simple. So aku rasa tak apa. Aku nak try lah buat kurta. Aku tak ada langsung background fashion design,
Aku tak ada langsung background textile ke apa. Apa yang aku buat waktu tu ialah aku pergi Jekyll Shah Alam, aku beli kain bergulung-gulung untuk dapatkan 300 helai kurta. Waktu tu aku tak tahu pun buat kurta ni sebenarnya berapa meter. Aku tak tahu. Aku tak ada pun kontak tukang jahit. Tak ada. Siapa tengok video mau kerja aku ada cerita jangan fikir benda ni susah. Sebab aku just Google, aku macam mana aku nak cari siapa yang boleh jahit kurta kan? Aku cari dekat Instagram. #jahitpukal. #jahitpukal murah. Nanti keluarlah Bangla yang jahit tu punya Instagram. Dia ni mostly Bangladesh yang selalu yang menjahit ni. Orang Malaysia ada, selalunya orang Melayu ni jadi bos dia. Yang tukang-tukang jahit ni Bangladesh. Kita panggil dia master tailor. Master tu kiranya dia yang ketua. Master tailor ni je yang diberi kepercayaan untuk potong kain. Yang lain-lain ni dia punya yang jahit-jahit ni lah. So macam mana boleh start dulu? Mudah. Aku cari kain dekat Jekyll, berbekalkan duit aku dalam berbelas ribu, dalam berapa 12-15 ribu punya modal. Aku pergi beli kain, aku pergi Jekyll Shah Alam. Aku memang tak tahu sebab ramai orang kata boleh lah, kau dah tahu macam mana kau boleh start. Tak, aku tak tahu. Aku pergi Jekyll Shah Alam. Aku kata, bang, saya nak beli kain apa yang boleh buat untuk kurta Bang ni kata ni Hakone ada, Osaka ada kain. And aku pergi Jekyll Shah Alam tanpa mengetahui, rupanya kalau aku pergi Jekyll Mall dekat KL, dia Jekyll wholesale, rupanya jauh lagi murah daripada apa yang aku beli dekat Jekyll Shah Alam tu. Punyalah aku tak tahu zaman tu. Apa yang aku cakap ni supaya aku nak bagi tahu korang, mesej aku nak sampaikan ialah berniaga ni jangan fikir terlalu susah. Korang just kena start. Kalau aku tak start pergi beli baju, pergi beli kain dekat Jekyll Shah Alam, aku tak tahu pun rupanya ada yang lebih murah. Bila aku beli dekat Jekyll KL, aku baru tahu rupanya kat Kenanga lagi murah. So satu kau kena start. Walaupun kau tak tahu, jangan fikir benda tu susah. Aku rasa along aku cerita ni korang boleh take note apa yang aku cakap, boleh pandai-pandai analyse sendiri ataupun interpret sendiri apa point yang nak disampaikan. Sebab selalunya kalau cerita journey ni sampai sekarang banyak je benda yang aku belajar, dan melalui penceritaan aku insya-Allah ramai juga yang boleh belajar. So daripada jahit pukal tadi, aku start dengan 300 helai, aku pergi jahit pukal, aku hantar Bangla ni jahit 300 helai. Macam mana design Mary? Itu ada wartawan daripada Free Malaysia Today, dia interview. Macam mana you design baju you? I tengok you punya background tak ada pun dalam fashion design, tak ada. Benda ni basic common sense and logic. Okay, aku gabungkan semua tu, aku rasa macam kurta, aku nak buat 2 kurta. Satu ada collar, satu lagi teluk belanga. Teluk belanga yang Johor, Cekak Musang yang tu. Itu je. Aku just lukis. Kalau tak percaya boleh tengok kat Instagram Bulan Bintang. Aku punya posting yang pertama ialah 13 Mei. Tahun ni kita punya 13 Mei kita raya. Tahun 2016 13 Mei ialah tahun pertama aku post gambar kat Instagram. 13 Mei ni tarikh dia aku ingat sampai sekarang sebab aku ni kan boleh tengok ada lakaran aku lukis je sebenarnya macam tu. So daripada situ 300 helai, dan aku approach ambassador lah. Dulu sekarang ni kita pakai MK dengan Syukri Haya, dulu kita pakai Insta Famous, Lukman Podolski. Zaman tu dia tengah buat video-video kelakar-kelakar bukan kawan aku gak, aku just DM dan try luck, bro nak tak jadi aku punya model untuk ni. So daripada situ 300 helai, tahun lepas tu aku restock jadi 500, lepas tu tahun seterusnya 1000, 3000, lepas tu baru start baju Melayu tahun 2019 3000, lepas tu tahun lepas stok aku ada 10,000, dan tahun ni alhamdulillah stok aku yang korang tengok ni yang dah habis semua dalam 88,000 total baju Melayu, dan aku masukkan sekali kurta yang pernah aku bawa dulu. So sampai sekarang itulah in general. Aku rasa soalan dia banyak, jangan terlalu ni kan. Ataupun soalan saya dah jawab jawapan saya dah jawab soalan lain, boleh skip. Terima kasih Mary. Maksudnya kalau kita boleh dengar Mary cakap tadi, dia kata dia selesaikan masalah orang daripada sekolah lagi, dia nak selesaikan masalah orang cari baju sampai dah sekarang. Isunya ialah isu baju Melayu yang terlalu design terlalu padat, fancy. Itu kurta. Baju Melayu pula, semua baju Melayu ada logo. Semua baju Melayu ada logo, semua baju Melayu ketat. Sebab semua baju Melayu slim fit kan. Tak semua orang nak pakai slim fit.
tak semua orang suka ada logo kat bawah ni. Customer aku panggil ada yang tak suka logo, dia panggil lencana. Saya tak nak baju Melayu yang ada lencana. So bulan bintang tak ada satu logo pun. Ada sekarang tapi kita peniaga kena bijak. Walau macam mana pun kau nak berniaga, kau nak selesaikan masalah, kau kena bijak ah. Kalau baju Melayu aku tak ada logo, 2 tahun lepas baju Melayu aku tak ada logo, satu logo pun tak ada. Tapi tahun ni kita ada baju custom made, butang baju Melayu kita ada logo. Tapi tak apa, dia nak buka, tak nak buka sudah. Macam mana pun brand kau kena naik. Kalau tidak orang pakai baju kau tak tahu mana baju kau. Tak ada pun, at least kita ada butang. And kurta kita pun kita tak boleh nak tak butang yang ada logo. Kurta kita ada butang satu kecil. Kan, orang pakai Ralph Lauren ada je kecil kan. Apa salah sangat nak pakai kurta ada logo. And logo tu ialah logo bulan bintang, which aku rasa orang proud nak pakai sekarang ni. Okay, faham. Dan lagi satu poin penting ialah yang tadi Mary share ialah dia berani. Dia kata buat sikit tak apa, buat apa kecil-kecil pun tak apa, jangan terus nak buat besar. Sebab orang nampak Mary sekarang, orang tak nampak Mary 5 tahun sudah. Mungkin ada struggle kan. Mungkin kita dengan student UKM ni ramai yang kita dah galakkan untuk berniaga. Kadang-kadang diorang takut sangat, diorang takut nak mula. Sebab diorang ingat benda kena buat, semua kena betul. Diorang takut buat salah, diorang takut judgemental orang. Jadi mungkin Mary boleh share sikit apa kekuatan untuk keluar daripada untuk berani dan keluar daripada comfort zone tu. Macam yang aku cakap tadi, kita kena, nombor satu is mula. Kalau tak mula, tak tahu lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana nak jadi berani lah. Kan? Nombor satu is mula. Dan nombor dua, aku pernah cakap juga, jangan comparekan diri kau dengan orang lain di sekitar kau. Itu yang sebenarnya jadi kau takut. Berniaga apa bro? Ada perniagaan? Saya ada ejen Mamasa. Mamasa. Produk bakery. Okey. Jangan compare dengan peniaga bakery yang lain. Ada usahawan tudung labuh. Jangan compare dengan brand lain. Kan? Sebab kalau nak cerita pasal takut, aku boleh takut waktu umur aku 19 tahun tu. Aku dah lah umur 19 waktu tu. Kan? Aku punya modal pun berapa belas ribu. Zaman tu dah ada Elra. Dah ada tu bapak Jekyll tu. Kan? Dah besar, dah ada Elra. 5 waktu tak sure ada ke tak. Zaman tu tengah in Zul Arifin. Zaman tu waktu aku masuk tu, kalau korang ingat, tiba-tiba jubah jadi warna-warni. Dulu jubah tak ada warna-warni, jubah warna putih kelabu, jubah-jubah yang orang import daripada luar. Zaman tu. Kalau aku nak fikirkan aku takut, aku takkan ada kat sini lah. Sebab aku tak compare. Aku sebenarnya tak tahu lah, memang personality aku memang honestly aku dalam dunia aku lah. Kan? Nak kata aku dalam dunia aku seorang-seorang tak ada, sebab kawan-kawan aku ramai sekarang. Diorang ni dunia aku lah. Dulu aku dah dalam dunia aku untuk start. Aku nak buat kurta kan. Aku nak buat kurta 3 tahun lain. Aku punya level aku tak ambil tahu hal orang. Aku tak tahu pun ada brand nama Elra waktu zaman aku start dulu. Aku tak tahu pun ada brand nama 5 waktu. Aku tahu Jekyll, macam tu aku tahu lah. Tapi Jekyll sampai sekarang aku tak fight dengan Jekyll. Kan? Sebab nombor itu pun satu hal. Kau jangan salah pilih kompetitor. Kalau kau salah pilih kompetitor, awal-awal kau dah kalah, awal-awal kau dah down. Macam mana aku nak fight Jekyll? Dia punya production je berapa ratus ribu. Kedai dia orang je ada berapa puluh dalam satu Malaysia. Aku tak compete dengan Jekyll. Biar dia. Aku compete dengan seller online seller yang lain, brand-brand online yang lain. Okay, so menjawab soalan Dr. Azli, dia kata macam mana nak takut dah, jangan fikirkan orang lain. Sebab kalau kau nak fikir orang lain pun, kita selalu tengok orang yang tengah sekarang kan. Kau akan tengok orang, oh Mary sekarang ni ada warehouse besar, tapi jangan tengok yang sekarang. Kalau kau nak compare pun, kalau kau nak sedap hati memang sebab macam mana kalau kita tak tengok brand lain kan. Sebenarnya itu ialah inspirasi, betul juga kan. Tapi kita kena tengok, jangan tengok brand tu sekarang, tengok yang dulu-dulu punya. Yang lama-lama macam mana owner dia. Sekarang ni memang owner dia dah pakai, owner Bulan Bintang sekarang dah pakai Mustang. Taklah gila-gila pun, tapi okey lah. Orang panggil Ford MLM pun. Ramai scammer pakai Mustang. Tapi aku beli apa tu memang kereta idaman So tak apa. Kan? Dulu tu Myvi biru kereta aku, AHJ 1991. Dulu aku bawa kereta tu. Kan? So kalau kau nak compare dengan brand-brand lain kan, kau nak compare dengan owner kan, kau tengok zaman dulu dia macam mana. So daripada situ barulah kau rasa confident macam, oh okey boleh lah. Sebab kalau kau asyik tengok macam takut siot.
Elrah dah ada lah kan. 5 waktu dah ada lah. Macam mana nak mula? Kau takkan boleh mula pun. Faham. Maksudnya jangan salah pilih kompetitor. Salah betul. Dan jangan tengok orang lain sangat. So kita dalam dunia kita yang penting kita tahu apa kita nak. Diorang dah habis dah lah, tak apa, kita buat daripada kecil. Sikit-sikit tak apa. Betul. Sebab diorang pun mula maybe juga kecil awal-awal dulu. Dan diorang takkan start macam besar. Tak payah ambil diorang, ambil kita orang. Kan diorang lain lah. Ambil Bulan Bintang. Sekarang ni stok kita ada 88,000. Bermula dengan 300 helai kurta yang aku bawa naik Myvi aku waktu tu. Rumah aku kat Ipoh. Bawa jahit kat Seri Kembangan, bangla aku kat Seri Kembangan. Tak tahu hidup lagi ke tak, dah tak tahu. Ambil barang, bawa pergi Ipoh. Kan, kadang-kadang ada kawan-kawan aku kat sini, tolong aku, tolong jap. Aku kan kat Ipoh, tolong jap pergi ambil barang aku. Kau hantar pakai bas, aku tunggu kat Ipoh punya terminal bas. Kan. Waktu tu memang kecil. Sekarang ni aku pun tak tahu, aku ada warehouse besar ni, aku ada kedai sebiji kat Bangi. Kedai aku kat hujung sini, tak adalah hujung sangat, 2-3 lot sebelum hujung. Orang beratur sampai hujung sana, dekat Oyo, area McD belah sana. Aku tak expect, waktu 300 helai. Dulu, start dia 300 dan sekarang ni Alhamdulillah jadi macam ni. Faham. Okey. Terus buat, jangan fikir orang lain, buat je. Enjoy your journey, enjoy the process. Betul, trust the process. Trust the process, betul, itu point dia. Terima kasih Mary untuk point tu. Seterusnya, dulu-dulu orang tak kenal Mary. Mungkin sebab ada yang baru nak start keluar produk sendiri ni Mary. Betul. Macam mana boleh start dengan brand kan? Nak brand produk dulu ke? Nak brand baju dulu ke? Nak brand diri sendiri dulu? Faham kan soalan? Personally, kalau tanya aku, ni my opinion, aku brandkan produk dulu. Okay. Untuk aku berniaga ni, aku ada barang yang diniagakan ialah baju Melayu. Tapi selain itu, apa yang aku jual ialah brand aku. Okay. Brand ni macam-macam lah kalau nak cerita. Brand ni dari segi marketing korang macam mana, kreatif material korang macam mana. Sebab brand value ni lagi tinggi sebenarnya daripada barang-barang, value barang-barang yang kau jual. Sebab after all, kalau kau nak jual brand kau dekat luar, ada brand valuation nanti. Jual value dulu lah maksudnya. Betul. Keunikan dia tak ketat, tak sedap. Tak ketat, tak sedap. Dan seterusnya baru, jangan lupa untuk tahun ni aku punya fokus is dekat personal branding juga. Sebab dalam berniaga kau kena know how dan know who. Kau kena tahu macam mana, kau kena tahu siapa. Siapa tu, kalau kau as a seller, kau kena tahu macam mana nak buat. Nombor 2, kau kena tahu siapakah. Siapa tu apa? Supplier kau siapa? Kan, dengan siapa kau nak beli? Dengan siapa influencer yang nak pakai? Kan, budak-budak aku cari influencer. Kan? Siapa influencer tu? Kau kena tahu, kau kena know how and know who. Kan? Dalam berniaga kau kena tahu itulah, dalam konteks berniaga. Dalam konteks pembeli, dia kena tahu juga siapa yang jual ni. Dia nak, kadang-kadang orang kita nak tahu benda tu. Tapi macam mana pun sedaya upaya aku cuba untuk excludekan diri aku daripada Bulan Bintang. Aku tak nak orang nampak Bulan Bintang is Mary. Tapi ada side yang aku perlu orang tahu yang aku ialah owner. Contohnya ejen-ejen aku. Kan, ejen-ejen aku nak buat macam mana? Nature dia memang macam tu. Orang nak tahu sebab orang nak percaya, sebab orang nak letak duit kat kau ni. Master stokis aku ambil barang aku 235,000 untuk 3,000 pasang. 2,000 baju Melayu, 1,000 kurta. Macam mana ada orang nak letak 235,000 dekat someone yang tak kenal pun. Siapa dia ni? Kan? Tapi don't get me wrong, tak semua orang berjaya disebabkan dia famous. Kan? Aku kat sini orang dah kenal. Dulu tak siapa kenal aku. Kan, waktu sebab macam doktor cakap, trust the process. Awal-awal dulu memang tak kenal, dan awal-awal dulu standard orang tak nak ambil barang kau. Sebab siapa kau nak suruh ambil barang kau? Barang pun ada 300 je, kau nak bagi siapa? Kan, brand kau pun tak ada. Kan, itu standard. Lama-lama maksud aku kat sini, along the journey jangan lupakan kalau sebab ni tanya pasal branding, jangan lupakan personal branding. Sebab benda-benda tu yang penting untuk salah satu situasi. Nak ambil agent ke, stokis ke, dia nak tahu lah siapa kau.
ada tahap dia lah maksudnya. Kalau sekarang dia dah pakai main artis-artis, dulu dia start Insta famous. Kan? Maksudnya student dia tak perlulah nak terus ambil artis dulu. Betul. Sebab kita nak bayar artis pun kos tinggi juga. Kan? Jadi Betul. kita start dengan ikut kemampuan. Prosesnya sama je. Nanti lama-lama bisnes kau akan scale. Kan? Sama je. 300 like ataupun 500 like kurta Insta famous. Matematik je. 3,000 like aku pakai celebrity. 88,000 like aku pakai super celebrity. Benda tu scale sebab logiknya macam tu lah. Lagi banyak barang kau, lagi banyak revenue kau, lagi banyak kau jual, lagi banyak duit kau masuk, lagi banyak duit kau keluar. Macam tu lah. Barang banyak tapi kau tak spend, macam mana barang tu nak jual? Sekarang ni orang datang kedai sebabkan MK, sebabkan Syukri Yahya. Aku bayar diorang je almost RM500,000 untuk bayar dua orang ni. MK 8 posting kat Instagram sahaja, Syukri Yahya 10 posting kat Instagram saja. But macam mana? Takkan aku tak buat benda tu sebab barang banyak. So dia akan gerak selari ikut level masing-masing. Okey, faham. Tadi Mary cerita seronok-seronok je kan. Okey. Through the 5 tahun tu mesti akan ada down kejap, ada up kejap kan. Orang tak nampak tu sebab kita selalu post dekat Facebook mesti benda yang cantik. Betul. Jadi macam mana motivatekan diri balik, apa yang membuatkan kita down dan macam mana motivate diri balik untuk terus dengan brand Gelang Bintang. Motivate lah soalan ni kan. Macam mana aku memotivasikan diri. Mengenali Mary ataupun aku sangat materialistik. Kalau orang tanya, Mary, apa kau punya cita-cita? Apa kau punya impian? Impian aku tak nak jadi anak soleh, impian aku tak nak membahagiakan ibu bapa aku pun. Tapi impian aku nak belikan sebiji kereta untuk mak aku nak beli BMW untuk mak aku. Kan? Aku nak jadi hartawan yang supaya aku boleh tolong ramai lagi orang kat belakang ni. Aku kan kenal orang ni. Kan? Tapi ni kawan kepada kawan kepada kawan supaya aku boleh buka ramai lagi, aku boleh buka peluang banyak. Kan? Sebab impian ni kan, ni motivasi motivasi aku ialah impian aku secara general. Impian tak boleh terlalu general, terlalu nak jadi anak soleh, nak membahagiakan ibu bapa. Minta maaf cakap mungkin benda ni ofensif, tapi kepada aku kalau orang tanya, sebab aku nak happykan mak aku boleh beli air fryer kat Shopee bagi mak aku dah happy lah. Aku tak payah berniaga pun. Aku duit aku kumpul-kumpul pun aku boleh bayar air fryer untuk mak aku, untuk bagi dia happy. Tak. Aku banyak kali aku cakap dengan kawan-kawan aku, dengan stokis aku, ejen-ejen aku, impian kau kena material. Tak tahu lah, kalau korang tak nak terima, up to you. Tapi untuk aku, impian aku sangat material. Aku nak kereta. Baik umur aku 23 tahun. Aku beli kereta sebiji 23 tahun. So bila aku down, aku rasa macam, tak boleh ni, aku ada impian aku ni, aku nak beli ni. Sebab kalau impian kita general, kalau impian kita nak jadi jutawan, tak jadi pun tak apa. Sebab kau takkan nampak pun. Kau tengok owner sekian-sekian lah kan, sales dia mesti juta, tapi kau ada nampak muka dia macam jutawan? Tak tahu lah kalau orang tu boleh nampak. Jutawan ni tak nampak. Aku punya impian semuanya material. Kereta, macam-macam benda-benda yang aku boleh tengok, boleh pegang, boleh print, boleh letak kat wallpaper handphone, supaya bila kita down nanti kan, bila kita tengok handphone kita punya wallpaper, tak beli lagi. Aku dah lah macam ni, aku bagi tahu semua orang aku punya impian kan, supaya nanti bila apa-apa jadi kan, dia orang, Mary, kau cakap itu kau nak beli ni tu, tak ada apa kau tengah lepak ni, asal kau tengah tidur ni malam-malam. Macam tu. So impian kita semua perlu ditengok, pegang kan. Barang, kalau itu ialah barang, pergi kedai tengok, pergi test drive kalau kereta kan. Tak tahu lah, bagi aku itu yang push aku depan. Maksudnya Mary ada matlamat yang jelas lah dan boleh sukat, boleh measure benda tu. Maksudnya, betul. Kalau dia nak kereta, dia tahu dia bersifat empirical. Ya. Okay. Boleh diukur. Sebab kalau bukan maksud Mary salah
untuk apa berbahagia ibu bapa, tidak, tapi dia punya cara dia nak bahagikan dengan apa. Betul? Kalau betul saya pun cakap mak saya air fryer je happy dah. Happy dah, mak aku dah happy lah. Dia nak bahagiakan tu, tapi dia ada level bahagia dia tu. Betul. Nak level bahagia ni ialah nak level saya nak hidup dalam rumah banglo by tahun 2025 supaya mak aku boleh duduk dalam rumah yang besar dengan aku. Sebab ada orang cakap saya nak bawa mak saya duduk dengan saya. Tahu? Maybe rumah kondo. Mak kita tak lagi happy kat kampung tu. Lagi best. Betul tak benda ni? So itu sebab okey aku kena kerja keras ni supaya aku boleh beli rumah besar. Kan? Supaya bila mak aku datang boleh duduk masak kat dapur yang besar. Kan? Adik-beradik boleh datang apa semua. So impian aku macam tu. Okay. So boleh tak salah sebenarnya, tapi mungkin Mary pun ada stage impian dia dulu, dia nak pakai kereta main. Betul. Dulu impian aku senang cakap, aku boleh jawab sekarang. Impian aku just nak travel. Aku nak travel solo. Siapa yang kenal aku dah lama dia tahu aku Mary suka travel. Sekarang ni Mary busy sikit dan COVID jarang dah travel. Dulu Mary travel kita selalu travel, aku suka backpack. Tak seorang, berdua. Most of the time seorang. Aku pergi Europe 21 hari 3 minggu. Waktu tu umur aku 19 tahun, aku pergi seorang. Aku pergi India dengan kawan 3 minggu, pergi Jepun 3 minggu, pergi Indon lama sebulan. Aku suka travel dulu lah. Dan lagi satu mungkin boleh share jugalah, janganlah terus nak measure yang besar, benda yang besar tu. Okey. Tu pun itu satu benda. Satu yang kau kena ada ialah kau kena ada long term punya impian, kau kena ada short term punya impian. Supaya kau tak pancit kerja yang long term tu, kau tak dapat ni, nanti dah malah. So nombor satu long term. Nombor dua kau kena ada short term punya dream. Supaya kau boleh capai dengan cepat. Dan impian kena reliable. Jangan terlalu ambitious sangat. Kan? Sebab kadang-kadang benda tu dah tak reliable. Kau kena bezakan antara mimpi dan impian. Kau mimpi ni seronok. Kan? Oh mimpi, aku mimpi ni. Aku mimpi 100 orang datang. Tapi Dr. Azli kata Mary dah 25 je. KKM ada kelas lah, ada program lah. Contoh. Mimpi memang seronok. Kan? Tapi kalau kau tak buat apa-apa, dia kekal mimpi lah. Kan? Tapi kalau kau ada impian, kan? Mimpi yang didatangkan dengan tindakan, itulah impian kau. Okey? Jangan terlalu seronok mimpi. Mimpi memang best, bro. Mimpi ni, mimpi tu. Kalau boleh kita tak nak bangun daripada mimpi kita. Tapi jaga-jaga. Jangan salah tafsir mimpi dan impian tu. Mimpi peserta tindakan tu penting. Itu poin penting lah terdapat dekat sini. Betul. Seterusnya Mary, sebab kita di IPT kita dah start pelajar tidak ni kena makan gaji lah lepas habis belajar kan. Betul. Jadi ramai yang kita masuk universiti sebab nak majoriti lah, bukan kita nak kerja macam kalau kita kat TV3 tu kan, kita dalam aircon kan, masuk office elok kerja. Tapi zaman sekarang ni realiti ni kerja dah makin sikit. Jadi mungkin Mary boleh bagi advice sikit tak dekat adik-adik sekarang yang tengah belajar ni untuk berani start untuk mulakan perniagaan daripada sekarang. Bukannya tunggu dah habis belajar nanti baru nak start perniagaan. Okey. Untuk generasi kita ataupun tahun 2021 pun tahun daripada tahun berapa belas tu kan, dan kita muda-muda ni, kita ada advantage. Orang dulu kalau berniaga je benda-benda yang ekstrim, yang susah lah, kena buka kedai lah, kena berniaga. Sekarang ni kita ada platform, berbagai platform. Kita ada online platform yang korang kena explore. Okay? Aku bermula memang online platform, dan online platform aku tak ada apa, Instagram je. Kan? Tapi kalau semua orang, aku percaya semua ada Instagram kan. Mary bagi tips semua ada. Kan? Tapi daripada situ kita kena upgrade dengan knowledge yang lain. Okay? Upgrade dengan knowledge yang lain. Contohnya kita akan pergi, macam aku sendiri, aku pergi ke kelas-kelas marketing. Aku tak pergi langsung kelas-kelas sifu ni, doktor ni aku tak pergi. Aku lebih percaya kepada ilmu teknikal.
kan. Contohnya online business kan, online marketing kita ada. Kalau siapa yang familiar dekat sini dengan ads apa semua tu kan, aku memang spend kau duit aku dekat belajar macam mana nak buat ads. Okey. Sampai satu tahap yang kalau kau perasan, bukan aku yang cakap, tapi netizen yang cakap, kalau kau search baju Melayu bulan bintang dekat Twitter, orang sampai cakap tak ada baju Melayu lain tahun ni. Asal bulan bintang je ada merata-rata. Kalau kat Instagram, Insta story, aku tak tahu lah. Kalau tak kena baju Melayu punya bulan bintang punya iklan, bagi aku pelik ke Kalau interest korang ada sebelum-sebelum ni baju Melayu Kalau tak ada tu memang tak ada lah kan. Tapi macam mana kita boleh achieve that level? Sebab apa? Sebab kita kena ada knowledge. Kita kena upgrade. Walaupun semua orang semua online selling, memang online, tapi online pun ada caranya. Kita kena upgrade diri kita kena belajar benda-benda yang selain daripada basic-basic Instagram marketing, kakak gambar apa semua ni. Ilmu-ilmu teknikal jangan lupa, sebab benda tu sebenarnya canggih, sangat canggih. Kalau aku nak cerita kat sini aku rasa tak sesuai sebab dia too technical kan, sangat canggih. Daripada ads, IG ads, FB ads, lepas tu masuk pula e-commerce yang main website kan. Semua tu aku tahu. Aku tak tahu semua, tapi aku tahu lah sikit-sikit kan. Sampai sekarang pun aku juga yang runkan ads kan, untuk bulan bintang. So platform tu ada, online platform ada, and tak semestinya berniaga kena owner produk kan. Contoh kerja, okey, masalah kerja tak ada, nak berniaga susah, duit tak ada, barang tak ada, tak tahu nak barang apa, jadilah reseller masak, jadilah reseller bulan bintang, jadilah reseller macam-macam. Aku ada kawan student Dr. Wan juga, classmate aku Mescom, nama dia Dira ni, dia jual barang aku je, dia restock barang aku more than 1 million ringgit dalam masa 20 hari ni. Dan dia memang sebelum ni dia dropship orang, collect order orang. Lepas tu tak tahu macam mana dia punya duit terkumpul, dia jadi master stockist. Sama je sifir dia, trust the process. Awal-awal dia jadi dropship, duit yang sikit tu dia gandakan, dia simpan, dia buat, dia jadi stockist supaya untung dia besar. Daripada dropship RM25 jual dropship baju Melayu aku, RM25 satu baju kan. Siapa jadi upgrade sikit, siapa jadi stockist dapat RM65. Kalau level Dira dapat RM85 sehelai baju. Dia ambil baju dengan aku, sekali ambil RM3,000 lain. So kat situ je dia punya margin dah berapa kan. So tak semestinya nak berniaga je kena produk sendiri, tak. Okey, jangan salah faham. Berniaga boleh jual barang orang kan. Perniagaan ni ialah urusan jual beli kan. So kau berniaga, kau bawa barang orang apa semua tu pun sama. Start kecil tak apa kan, jadi dropship. Betul. Tak payah terus nak ada produk sendiri, sebab ada produk tu kena fikir operation, nak kena fikir. Betul. Tapi jangan selesa. Jangan selesa. Cita-cita kena ada. Aku nak buat lah produk bakery sendiri nanti kan. Awal-awal benda ni bagus juga kalau kita start daripada mula, sebab supaya kita tahu proses daripada mula kan. Jangan down. Aku baru kecil sangat tu. Jangan risau. Bagus. Diorang ni, Adam, jangan buat silap Adam. Sebab 2 tahun, 4 tahun aku yang packing tu. Memang aku yang packing. So aku ada hak untuk marah seorang-seorang ni. Sebab aku dah buat dulu. Kan? So kita kena tahu, kita kena get involved kan. Jadi dropship. Sekarang ni aku ada produk, aku kena tahu juga macam mana dropship perlu bekerja, macam mana, apa yang diperlukan oleh seorang dropship. Dropship perlukan bahan marketing kan. Sebab macam mana aku tahu? Ya, sebab aku dropship dulu. Contoh, aku tak pernah jadi dropship, tapi aku tanya kawan-kawan siapa yang jadi dropship. Contoh, orang ni jadi dropship, aku nak menjual ni kena ada konten yang power daripada HQ. So bila kau dah ada produk nanti, kau kena sediakan konten yang power. So orang suka jadi dropship bulan bintang sebab apa? Konten bulan bintang best kan, barang konten banyak kan. Video kita bukan sekadar video, kita ada video yang best. Sebab kita tahu seorang dropship
nak berniaga, orang ejen nak berniaga, dia perlukan marketing support yang hebat. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu kita kena ada marketing support? Kita kena alami apa yang dia orang rasa juga. So bagus je kalau start daripada awal. Dia ada lagu lagi. Bulan Bintang. Sekarang ni alhamdulillah Bulan Bintang punya lagu, kalau siapa tak pernah dengar ni, boleh dengar, tune in Radio Era.fm 103.3. Kita ada loop 20 kali iklan sepanjang bulan puasa sampai hari raya. Iklan radio kita. Faham? Okey. Ikut dulu kita setakat ni. Mungkin saya buka ruang kepada pelajar-pelajar yang di kat sini atau siapa-siapa saja lah nak tanya kepada Mary. Sebab bukan senang pun Mary. Jadu ada fact. Tapi UKM kita akan ni UKM kita akan okey. Okey, alhamdulillah. Dia kata UKM dia bagi ruang. Ya. Alhamdulillah. So mungkin nak siapa-siapa dia bagi soalan lah. Ada apa-apa soalan? Nak tanya ke unikan marketing. What's the difference about your marketing? Keunikan marketing. What is the difference between our marketing dengan orang lain punya marketing? Okey. Soalan yang baik. Bagi saya structure tu dalam kepala saya, supaya jawapan saya tak salah. Saya seorang graduan mass communication. Kita belajar semiotik. Kita belajar macam mana nak buat konten. Kita belajar macam mana nak infuse the content dekat dalam satu-satu video. Kalau itu ialah video, kalau itu ialah gambar, kita buat gambar yang menarik, yang unik, yang cantik. Okey. Kebanyakan content marketing ataupun marketing player-player yang lain, ataupun saya tak nak cakap baju Melayu, ataupun brand-brand lain, kan, baju kurung ke apa ke, konten mereka bukan konten lah, bahan marketing. Contoh kalau video, okey, kita selalu titik berat kan, kita nak buat video, boleh kita buat video, ramai orang boleh buat video, tapi berapa ramai yang boleh buat video that sells? Berapa ramai boleh buat video yang boleh capture share of mind dalam berapa ramai audience dalam social media? Okey, macam mana orang lain buat baju Melayu punya video, kan, fashion lah, bukan baju Melayu, fashion video slow mo. Okey, signature pose dia akan pegang ni baju Melayu kat gambar posing. Aku tak tahu apa yang dia pegang, tapi mostly iklan baju Melayu semua akan ni real semua buat itu, semua slow mo, buat sini, buat sini. Tapi itu ialah bukan content that sells. Konten Bulan Bintang kita boleh check sendiri. Konten Bulan Bintang kita tunjuk terus USP kita apa, kan. Kita bagi tahu deskriptif video. Orang lain buat video semuanya yang macam eksklusif, kan. Tapi Bulan Bintang je buat video yang fun. Buat Bulan Bintang je orang sampai viral, masuk dekat portal-portal online, M-Star online, Bulan, Sirap Limau, semua ni ada. Ingatkan ini video Fast Furious 9, rupanya inilah brand baju Melayu. Sebab kita buat video tu dengan identiti kita sendiri. Kita nak buat style sikit, kita buat split screen. Okey, kita ada dua modal, MK duduk sebelah, Syukri Raya duduk sebelah. MK bawa kereta, Syukri Raya bawa motor. Kenapa? Sebab kita ada dua SKU, kita ada dua jenis baju Melayu. MK buat slim fit, Syukri Raya pakai tailored fit. MK pakai kurta, MK pakai kurta, Syukri Raya pakai baju Melayu. So kat situ, okey, ada dua, kan. Lepas tu kat situ juga ada, dalam video tu kita tunjuk semua color. Itu ialah content that sells. Jangan syok sendiri buat content cantik memang ramai videographer kat luar tu boleh buat content yang cantik, kan, yang style lah ni, cantik lah. Tapi kau tanya diri kau juga, sebagai pembeli, kau tengok video tu, okey, next, kan. Orang beli boleh tengok dekat, aku punya masa lapang, aku akan search dekat Twitter baju Melayu Bulan Bintang, supaya aku boleh tengok apa yang orang tweet. Termakan gak iklan Bulan Bintang ni? Semalam ada seorang tweet, termakan gak iklan Bulan Bintang ni? Termakan gak iklan? Maksudnya dia memang tengok iklan kita untuk beli pun. So buat macam-macam, spend macam-macam. Kita tanya diri kita, aku pembeli, aku nak tak swipe up aku ni iklan? Kalau kau buat swipe up Insta story, aku nak tak tekan link WhatsApp yang kau letak dekat description, kan. Kena check balik. Kita, doktor, sampai satu level,
saya memang ada mini production kan, sebab kawan-kawan saya meskom. Tipu lah kalau kita tak ada kawan-kawan ataupun kita tak. Saya punya perniagaan zaman belajar saya, kita buat job-job production video kan. Klien saya ialah Suhakam, CIMB Foundation, Matrix kan. Sebab semua orang nak buat wedding, aku buat corporate. Kita ada tim budak-budak meskom kan. Kita memang ada, saya ada equipment yang variety. Kita boleh buat sendiri, kita boleh buat cantik-cantik, kita ada knowledge untuk buat sendiri. Saya ada studio, saya tak ada studio, tapi abang saya ada company, dan dalam dia ada satu studio yang kita selalu tumpang studio dia. Sekarang ni last kita buat konten pakai handphone, kita pakai iPhone. Sebab kenapa? Sebab kita baru tahu, rupanya konten yang lebih engaging ialah konten pakai handphone, supaya orang boleh tengok the real colour. Walaupun pakai handphone, janganlah buat cak ayam sangat kan. Kita buat konten pakai handphone supaya kan, bila audience tengok, boleh relate. Dia tak nampak benda tu asing. Even video yang viral, yang macam Fast Furious orang kata tu kan, yang Shopee Hire MK ada dekat dalam tu, beratus orang view, berjuta kalau kita nak combine kan. Sebenarnya bagi saya video tu hanyalah untuk branding purpose sahaja kan. Video yang betul-betul menjual adalah video yang kita buat video pakai phone, kita ads kan, buat pakai phone supaya orang boleh nampak the real colour. Video makanan buat pakai phone. Sekarang ni ramai orang buat crunchy, AB Choco Tub lah, Choco Jar lah, semua dia orang buat. Sebenarnya dia orang sengaja supaya audience boleh relate. Okey, ni selalu tengok, tak adalah nampak macam advertising sangat, tak adalah nampak macam tipu sangat. Kadang-kadang dia orang bukan tak mampu, dia orang mampu. Maksudnya konten yang dekat dengan pengguna. Ya. User friendly. Okey, soalan seterusnya Cik Afizi, soalan tadi. Okey, nak tanya sepanjang kampanye Bulan Bintang, apakah kegagalan saudara Mary yang menyebabkan saudara down? Macam mana nak bangkit semula supaya sampai ke tahap sekarang? Okey. Saya tak suka cerita pasal gagal. Tapi orang kena belajar daripada kegagalan. Saya belajar daripada kegagalan orang lain juga. Saya belajar daripada kegagalan sistem brand lain juga. Sebab kita kena study. Okey. Untuk saya personally, alhamdulillah saya tak pernah gagal terduduk. Kita kena cerita. Sebab sekarang ni orang ada mentality nak berjaya kena gagal. Nak jadi successful brand tu kena gagal kan. Nak jadi successful entrepreneur kan, orang komen kat Facebook kan, kau nak orang kaya, so what kan. Alhamdulillah aku tak kaya, dan alhamdulillah aku tak susah. Mak aku cikgu kan, aku tak lahir daripada keluarga yang fakir miskin, alhamdulillah. Tapi jangan salah faham, yang fakir boleh ubah nasib dia. Yang lahir daripada keluarga yang biasa-biasa macam saya, bukan mana ada dapat financial bantuan finance from ibu bapa, tak ada. Macam yang saya bagi tahu, berniaga ni kita start daripada business pre-order yang tak payah pakai modal kan. So sama tak macam gagal, tak semestinya kena gagal, tapi saya ada cerita pasal gagal yang mungkin orang kena tahu. Kegagalan saya waktu saya masuk UKM. Waktu tu saya first year. UKM bukan punca lah, tapi UKM ada dalam story lah. Saya restock terlalu banyak. Saya excited. Saya kata macam, gila boleh pergi ni. Kita tambah lagi stok. Okay. Over excited dan over confident kan? Ada dua cerita gagal dalam satu skop ni. Satu, saya tambah stok banyak sangat. Lepas tu baru saya tahu, masa tu saya noob lah. Saya tak tahu pula waktu bukan musim raya, tak ada siapa nak beli baju Melayu. Tak ada siapa nak beli kurta. Saya ingatkan ada lah, mesti ada takkan tak ada. Takkan tak ada 10, tak ada 10 pun. Ada 1, ada 2, atau esok tak ada. Aku dah jam lah. Alamak, stok banyak kan. Macam mana ni? Sebab stok banyak kan. Kita baru restock sebab kita tengah happy lah, tengah hype. Duit untung
beli stok tak jual, rugi balik. Back to square one kan. So kegagalan saya kenapa masa tu saya terus shut the company. Saya ada 1 tahun yang saya tak berniaga langsung Bulan Bintang sebab saya down. Saya kata down lah macam ni, tak siapa beli pun barang aku kan. Terus saya tak buat ni dan saya fokus kepada berniaga lain lah. Masa tu saya tengah buat video. Macam-macam video saya buat, macam-macam video, macam-macam klien, corporate klien. Sebab sebenarnya buat video ni lagi buat duit lah. And kerja dia intense dalam 2 minggu kan. Tapi pulangan dia lagi-lagi kalau klien corporate, kau boleh ketuk dia suka hati kau dengan quality video yang elok lah. Okay, so waktu tu tak apa, kita shift tu buat production, buat betul-betul. Sebenarnya saya tak patut caw dari situ. Stok banyak-banyak saya tak kat rumah saja, kat Ipoh. Saya kena kecil kucing dengan kucing saya. Sebab dah longgok kat situ, mak saya pun stress. Dia banyak ni nak buat apa sebenarnya saya tak patut down. Sebab apa? Sebab saya baru tahu yang rupanya itu ialah normal kepada player seasonal business. Baju Melayu, kurta, baju kurung, memang itu ialah normal. Bila saya kenal dengan orang-orang lain kan, dia kata lah normal lah. Normal lah, sepatutnya kau tak payah restock banyak-banyak. Kau kena restock supaya ada brand continuity kan. Kau kena restock, tapi jangan banyak-banyak. Dan kau jangan down kalau ada seorang je beli. Sebab memang macam tu bro kan. Saya silap, saya ingatkan benda ni unusual. Dah tak laku shirt aku punya brand ni kan. Aku pun stok dah, tak nak berniaga lah kan. Kalau lah saya masih berniaga waktu tu, mungkin sebab lepas tu kita start balik berniaga, mungkin daripada dulu kita jual 3,000 tu, mungkin waktu tu saya boleh jual 10,000 terus. Sebab orang ingat brand saya. Brand walaupun bulan 8, bulan 9 masih ada kan, kita dapat share of mind. Nanti bulan raya dia orang beli lah brand kita. Memanglah tak nampak sekarang orang tak beli sekarang, tapi dah kita punya marketing jalan, kita jual kan, dropship kita jalan. Sebab kena ingat distribution ialah marketing kan. Bulan Bintang nampak di mana-mana disebabkan kita ada ribuan ejen dan dropship di satu Malaysia. Distribution ialah marketing kan. Orang jual air kan, orang jual air, dia buat air, ni cerita susah lah, dengar macam senang. Dia buat air, dia masukkan air ke dalam 7-Eleven. Ada 2,371 outlet nationwide. Okay, masukkan, masuk. Itulah, kita dah distribute produk kita ramai, banyak. Ada 2,371 outlet ni dalam satu Malaysia. Diorang nampak barang kita anywhere. Kita tak payah buat marketing sangat pun, sebab barang kita di mana-mana kan. Kita masuk pula Horeca, kita masuk pula Petromart lah kan. Petronas ada 660 outlet kan. Di mana-mana ada produk kita. Sama apa yang kita berniaga ni, distribution kita, team dropship, agent, apa semua ni, dia orang ni yang sebenarnya buat kita punya brand mata-rata. So kalau dulu tu, kalau aku buat je betul-betul kan, maksudnya distribution ada, walaupun 1-2 stok yang keluar, tapi brand kita everywhere. Orang akan ingat. Mungkin tahun selepas tu, waktu kita jual baju Melayu tu, terus dalam masa 2 minggu sold out ke kan? Sebab dulu kita nak jual 3,000 tu kena habiskan 30 hari kan. Panjang umur. Tapi tak apa. Soalan terakhir, silakan. Tak apa, nak tanya soalan tak apa. Jangan risau pasal dia orang. Kalau ikut pengalaman ni, boleh tak ceritakan macam mana Bulan Bintang buat marketing dekat Lazada dengan Shopee? Terima kasih. Okey, a bit technical. Lazada dengan Shopee, kita tak ada dalam Lazada, tapi kita ada dekat Shopee. Kesilapan kita pada awal perniagaan, kita tak masuk dalam marketplace ni. Sampai sekarang pun kita tak masuk kat Lazada sebab kita dah tak cukup tangan nak manage. Kita ada dekat Shopee. Macam ni kita buat marketing dekat Shopee. Aku pernah try untuk buat ads dekat dalam Shopee berbayar, mudah dalam Shopee, tapi tak semua ads tu convert. Pakai Shopee punya in-app punya ni lah, punya ads. Tapi apa yang aku buat ialah kita kena buat cross platform punya marketing. Dekat Instagram, dekat Facebook, apa yang aku buat semuanya akan direct traffic dia ke Shopee. Kalau dia swipe up ke Shopee,
Kalau konten-konten marketing kita letak logo Shopee dekat tepi, supaya orang boleh masuk dekat Shopee. Dalam masa yang sama, Bulan Bintang ada dekat Shopee. Bulan Bintang juga ada dekat online sales team. Aku ada 8 orang admin WhatsApp yang akan handle customer nationwide untuk kita buat iklanan. Bila swipe up dia akan masuk kat Shopee, bila swipe up dia akan masuk dekat WhatsApp customer, WhatsApp admin. Cross platform punya marketing. Mungkin kita buka soalan terakhir. Ada lagi soalan? Muka berkerut bro, saya takut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Tuan. Berniaga apa? Ada barang yang diniaga? Okey. Saya Minat menceburi. minat menceburi sebab saya tengah manage untuk sales marketing untuk syarikat saya dengan LI sekarang. Okey. So, Produk ke? buat produk, buat manufacturing. Okey. Maksudnya kita orang punya customer adalah founder, kita orang cari founder. Okey. Dan saya nak tahu, adakah untuk semua produk kita perlu pakai ambassador ataupun model? Contoh macam pakaian kita boleh pakai model, tapi untuk makanan ataupun produk ataupun saya punya future produk adalah men health store yang mana kita akan keluarkan ubat-ubat, kuih protein, skincare, perfume macam ni. Okey, adakah setiap produk memerlukan ambassador? Soalan ni. Untuk bagi pendapat aku, dia kena selari dengan berapa volume yang kau bawa, produk kau berapa banyak. Aku tak perlukan pun ambassador kalau produk aku 10,000. Tapi sekarang ni 88,000 aku perlukan ambassador. Walaupun constant variable ni ialah sama. Baju. Barang masih baju. 3 tahun lepas baju tak ada ambassador, tapi kuantiti sikit. 2 tahun lepas baju tak ada ambassador, tapi kuantiti sikit. Tahun ni masih baju. Yang dimalarkan ialah masih baju. Kita buat eksperimen, kan? Pemalarnya ialah baju, manipulated variable-nya ialah kuantiti baju. Semakin banyak, tanya diri, adakah kita mampu habiskan barang yang banyak tu menggunakan ad sahaja, kan? Adakah orang perlu pakai ambassador? So untuk jawab soalan tu, aku memang purely buat calculation. Aku sejenis yang memang apa yang aku buat, aku ada kira-kira aku, kan? Okey, banyak ni macam mana projection. Okey, projection banyak ni, aku punya revenue macam ni, macam mana kita buat forecast. Nombor satu, mampu atau tidak, sebab bayar dia ni mahal, kan? Aku tak nak terapkan kepada semua orang yang nak berniaga je kena pakai ambassador, tak payah pun tak apa. Okey, dan kalau rasa macam tahun ni kita memang target mass, kan? Nak pakai banyak, nak jual barang ni banyak ni, tak nak kita kena gunakan dia orang punya follower base, kan? Bila kita rasa perlu, bila barang kita meningkat banyak kuantiti. Kalau tak, cukup sekadar bayar dia orang sebagai reviewer, kan? Aku buat sampai sekarang, aku buat walaupun aku ada ambassador, aku masih pakai influencer berpuluh orang untuk promote kita punya barang. Dan daripada konten-konten itu kita kita gunakan untuk tujuan bahan marketing kita. So lori ni pusing belakang lah kawan-kawan, ambil kat belakang. JNT nak pick up ke? Kenapa dia kat sini? Oh, return. Okey, tak apa. Soalan kedua. Soalan kedua saya, adakah Bulan Bintang friendly agent? Maksudnya yang kita tahu, kadang ada syarikat yang akan jaga agent. Maksudnya dia takkan lost agent tu, walaupun di mana-mana pun dia takkan lost. Dia akan provide training, dia akan follow up dulu. So saya nak tahu yang Bulan Bintang punya adalah training yang diberi kepada agent tu daripada HQ ataupun daripada master. Okey, untuk agent Bulan Bintang ada 3 sales channel. Direct, 4 dah masuk kedai, lupa buat kedai. Direct, kedai, master stockist, bawah master stockist ni ada agent-agent dia orang berapa ratus orang, dan direct dengan kita pun ada agent.
So untuk ejen yang berdaftar di bawah kita sendiri, kita memang provide training every Khamis. Kita ada buat Zoom meeting. Aku ada bayar seorang ni, kerja dia untuk bagi coaching dekat ejen-ejen. Sebab manusia ni memang sifatnya suka diingatkan. Padahal benda-benda basic je. Kita buat pengiraan ya, okey, kita set the target semua yang benda yang semua orang dah tahu. Tapi dia orang suka diingatkan. Dia orang suka kena, jangan lupa buat ni. Kita buat reward semua ni. So daripada HQ kita ada kelas kita sendiri. Kan, dekat sekarang ni dah tak boleh buat apa, kita memang buat Zoom meeting lah. So pada setiap hari Khamis kita memang provide. Dan kalau agent friendly, bagi saya sangat agent friendly saya rasa. Sebab until now iklan radio kita tak ada pun suruh beli di website Bulan Bintang ke, beli di Shopee ke. Jawab dia punya ayat ialah dapatkan baju Melayu Bulan Bintang dari stokis dan dropship sah di seluruh Malaysia. Even kita mention stokis dan dropship, tak ada pun dapatkan baju Melayu di layari www.bulanbintanghq.com untuk beli baju Melayu. Walaupun margin aku besar kalau aku jual direct. Bayangkan aku boleh bagi master stokis aku RM85 satu baju. Kalau aku jual direct, berapa lah aku punya margin? Korang kira lah sendiri. Aku boleh ya. Dan aku buat iklan nationwide, Sabah Sarawak. 2 radio pun aku buat iklan. Satu lagi free lah. Buy one free one. Buat kat Era, free kat Zayan. Kan? So kalau aku fikir aku nak hit sales HQ sahaja, aku tak payah announce pasal tu. Even MK punya posting, Syukriyah dia punya posting, di akhir video semua, dapatkan baju Melayu. Untuk korang nak dapatkan baju Melayu, dah cari ejen kita dan dropship sah di seluruh Malaysia, contact orang untuk beli. Kita lagi promote, kita lagi encourage. Sebab macam mana pun yang jadi ejen tu, itu ialah aku punya big why. Aku nak ramai orang dalam under aku, supaya ramai, ni ayat klise yang founder bagi kan. Ramai orang kata founder macam tu, tapi memang mereka maksudkan begitu. Aku memang suka. Ni yang kerja dengan aku ni, berapa orang jadi dropship aku. Kakak kandung aku ada 5 adik-beradik, 2 lelaki, 3 lelaki, 2 perempuan. Dua-dua kakak aku dropship aku. Sepupu aku dropship aku, keluarga aku semua dropship aku. Dia orang jual dapat RM25 satu baju. Semua ni kawan-kawan dropship. Aku memang lagi seronok. Aku boleh buat duit dengan Bulan Bintang. Aku lagi suka. Kau buat kan. After all kau jual, kau promote kau punya dropship buat sale. Kau masih ada margin. Kau bagi dropship kau RM25 je. Kau masih ada margin. Kalau aku jadi master stokis RM85, aku ada RM60 lagi untuk aku punya margin, untuk aku punya untung. So tak ada hal. Kita memang support dropship. Soalannya banyak sikit soalan. Soalannya Tak apa, tanya. Sebab kalau DM aku takkan reply. soalannya apa ni? Ejen di seluruh dunia betul? Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Okay. Ada di Singapura dan Brunei. Tapi ada buat rasa ke untuk berapa plotting ejen by unit? Ataupun Tidak. master Tidak. Untuk master stokis, ya, kita ada satu master di satu negeri. Dan kita tak ada semua master pun. Kita ada master dekat Terengganu, kita ada master dekat Kedah, kita ada 2 orang master dekat KL dan Selangor. Yang lain ni bawah master. Master ni diambil 3,000 lai. Aku ada ramai lagi yang ambil 300 lai, 350. Dia bawah Sebab tak semua orang ada duit 235,000 nak berniaga. Kan? Ada yang barang dia, ada yang capital dia sikit, RM32,450, dia boleh dapat 350. 200 baju Melayu, 150 kurta. So dia orang ni ada banyak. Bazar tapak-tapak dekat Melaka. Dia orang ni ada ramai. Sebab barang sikit, tak boleh, tak fair kepada company untuk, walaupun kau ambil barang sikit, aku tak nak, aku nak buat eksklusif untuk kau. Melaka kau seorang je. Padahal barang kau pun 300,500. 300,500 nak cater satu market Melaka. Tak boleh. Kita kena jadi bijak. Sebab isu tu, ramai ada ejen yang akan komplain. Saya nak jadi ejen tapi dah ada ejen lah dekat Melaka. Memang boleh aku nak jadi eksklusif ejen dekat Melaka, aku kena ambil stok aku 3,000 maksimum, minimum. Untuk dropship kita tak ada limit. Dekat mana-mana pun ada dropship.
Bulan Bintang akan fokus kepada baju Melayu depan baju Melayu ataupun bukan, yang mana kita tahu produk itu adalah seasonal, ataupun mungkin akan datang akan keluarkan baju ataupun clothing yang lain. Okey. Kalau barang tersebut adakah akan pergi cross border? Cross border maksud kau? Maksudnya akan pergi ke Europe atau something. Oh, okey. Shipping memang worldwide. Kita hari-hari kita post barang pergi luar negara. Di negara-negara yang aneh kita post juga, tak tahu kenapa ada orang Malaysia kat sana. Kan? Hari-hari postage kita hari-hari akan pergi Singapura. Basic lah Singapura hari-hari sebab ejen kita kat Singapura ada. Ke Australia banyak postage merata-rata. Untuk jawab soalan tu, ya, aku ada future planning untuk keluarkan SKU yang lain supaya brand ni bukan dikenali sebagai baju Melayu sahaja dengan kurta, tapi masih mengekalkan niche yang sama, Muslim wear. Muslim wear, mungkin barang-barang casual. Aku punya vision kalau orang tanya ialah Uniqlo. Okay? Uniqlo tapi untuk Muslim wear. Masih Uniqlo branding dia ke arah simplicity, minimal, kan? Dan kalau dia nak buat collaboration pun dengan artis-artis, ada je yang artis-artis international. Kalau dia nak buat, dia buat je. Uniqlo kalau korang perasan, dia ada buat inner wear wanita. Dia collab dengan Hana Tajima. Hana Tajima is a fashion icon, Muslim fashion icon. Ya ke? Tapi kan dia buat turban lah apalah. So kita ke arah sana. Kita nak keluarkan casual wear kita sendiri, kan? Maybe kurta yang lebih non traditional, benda-benda tu lah. Dan untuk tahun depan kita punya future plan yang apa yang kita akan masuk ialah baju kanak-kanak, sebab ramai customer yang nakkan kanak-kanak, dan lepas tu mungkin baru wanita. Sebab satu benda lagi, kita jangan terlalu excited untuk keluarkan macam-macam benda. Okey, macam abang kita tadi, kita nak buat ubat ni, kita nak buat whey protein, kita nak buat tu. Nasihat aku, kita fokus on few SKU yang betul-betul kita boleh pegang dulu. Okey. So orang tanya, bulan bintang kenapa? Bulan bintang dah 5 tahun, buatlah baju perempuan. Kita nak biar kita dikenali dulu dengan satu benda, which is baju Melayu. Kalau nak kenal kita dengan baju Melayu atau kurta, biar orang kenal kita dengan baju Melayu dan kurta dulu. Jangan tergopoh gapah nak keluarkan terlalu banyak benda dalam satu masa. Nanti kau takkan boleh manage. Aku takkan boleh manage lah. Aku tak tahu. Aku takkan boleh manage kalau banyak-banyak. Aku biarkan orang kenal brand ni hidup dulu dengan baju Melayu, supaya nama tu bulan bintang masuk dulu dalam kepala. Walaupun nanti kita nak keluarkan barang lain. So kita fokus dulu dengan satu benda, barulah lepas ni kita baru keluar sikit. Itu ialah teknik McDonald. Diorang tak keluarkan banyak SKU. Kalau korang perasan, diorang buat double. Burger satu, tapi diorang buat double. Nanti dia buat triple pula. Lepas tu ada barang-barang lain yang diorang buat, ada satu SKU yang khas, kan, yang untuk marketing dia. Contohnya GCB ataupun Prosperity Burger. Dia keluar waktu bulan Raya Cina je. Tapi main produk dia ialah Mac Chicken, Spicy Chicken Mac Deluxe, kan. Dia tak keluar banyak dengan SKU. Banyak burger, tapi sebenarnya dia patty yang sama. Benda-benda lain tu dia akan naikkan untuk, dia akan buat special edition untuk naikkan brand. Sebab barang, betul, lama-lama barang akan tepu. Dia akan saturated dalam market. Sebab kau akan jual benda sama, kan? Tudung labur, tiba-tiba keluar tudung singkat sekali. Untuk orang ingat, untuk marketing, untuk orang tujuan marketing, supaya dapat, at least dapat customer database yang baru. Dapat customer yang baru yang tak pakai tudung labur, contoh, kan? Tiba-tiba bulan bintang nak keluarkan streetwear, contoh, kan? Kita nak buat baju Melayu, tiba-tiba kita akan collab dengan Pestle and Mortar. Sebenarnya kita ada collaboration tahun ni, tapi tak sempat, tak jadi. Sengaja kita nak buat collaboration tu just untuk marketing purpose, supaya kita crowd, audience Pestle Mortar tahu pasal bulan bintang saja. Nak buat benda-benda tu untuk special edition ke apa, boleh lah. Soalan seterusnya, ada soalan ke? Ada soalan lain?
Ada soalan lain ya? Ada. Sorry, saya ada meeting. Okey, sorry saya ada meeting kat luar sekejap. Okey. So dah tak ada soalan. Betul lah, confirm sebab Mary tak akan reply DM. Tak ada gurau, ada. Boleh. So Guna ni ya, kod UKM Sesmed. Okey, mungkin lepas ni Mary kita boleh ada program lain lagi kot. InsyaAllah. Berapa orang? Kalau ramai baru boleh. Nanti kita Make sure kursi yang saya sewa ni berbaloi. Berapa kursi? RM8 yang satu. Tak ada, gurau. Okey. Kita suka, berapa ramai pun kita on ya. Kita suka. Saya memang suka share. Mary memang suka share. Dia kalau dia cerita tak ada berhenti. Macam kita tengok tadi lah. Betul. Okey, so mungkin kata-kata akhir lah sebelum kita nak habis, kita conclude kan sebab nanti mesti dekat sini ada banyak kerja nak buat kan. So mungkin Mary boleh bagi kata-kata akhir kepada mungkin pelajar yang nak start berniaga ataupun siapa-siapa. Silakan. Kata-kata akhir ya. Sebenarnya banyak kata-kata saya tu. Tadi dah cakap. Sebenarnya sama je point dia. Saya just summarize kan. Kita macam mana pun kita tak tahu lah. Kalau satu benda je orang tanya, Mary, apa yang membuatkan kau hari ni? Aku rasa satu benda ialah aku berani start. Itu je. Berani je. Berani start, berani keluar duit banyak-banyak. So, kalau takut bukan untuk usahawan lah. Kalau takut bukan untuk abang aku berniaga, dua abang aku berniaga, dua kakak aku tak boleh berniaga. Dia level-level jadi dropship. Itu pun dropship. Barang tak ada kat sini, dia dah collect duit pun, itu pun dah goyang. Macam mana ni dia? Berapa kat ngah? RM99 kurta. RM99. Baru RM99 dah goyang ah. Takut bukan untuk usahawan. Siapa takut balik sekarang. Okay? So memang kena berani dan jangan lupa untuk trust the process. Kan? Itu yang aku boleh cakap. Jangan trust the process, start small dan jangan start small dan selesa. Jangan, kena ada vision. Okay? Untuk proses tu, kalau tanya aku, memang aku ialah sangat sentimental. Aku boleh ingat lagi semua benda yang aku buat dulu-dulu. Kan? Aku tumpang baju-baju aku dekat, aku kan orang Ipoh. Baju-baju aku tumpang dekat rumah kakak aku kat Damansara. Kan? Aku berniaga kat Uptown. Baru ni tiba viral gambar aku tengah pikul iron naik motor daripada warehouse tu kat Segambut. Aku kena, masa tu tak tahulah, sebab jam, bukannya tak ada kereta kan, sebab naik motor sebab jam nak pergi Danau Kota. Dulu aku berniaga kat Uptown, kat Danau Kota kan, bawa iron. Sekarang ni kita tak tahu, ada kedai, ada alhamdulillah, ada semua, ada warehouse, ada staff. Aku rasa staff ini shift pagi, malam masuk lagi 20 orang, kedai ada lagi 10 orang kan. Sebab yang penting jangan susah awal-awal ni down. Sebab lama-lama kau takkan tahu pun apa akan jadi lagi 5 tahun. Aku takkan tahu pun sekarang ni, waktu aku ni. Aku excited ni. Kalau sekarang ni macam ni, aku tak tahu 5 tahun lagi aku macam mana. Aku tunggu lah. Dan aku percaya semua orang kat sini sekarang ni, kalau dekat warehouse aku tengah dengar aku cakap, lepas ni mungkin salah seorang daripada korang ni tengah bercakap juga kat depan untuk orang-orang lain juga. InsyaAllah, amin. Ya, amin. Amin, terima kasih. Bukan sekarang InsyaAllah doa bulan puasa ni InsyaAllah dimabulkan. Yang penting buat, berani. Jangan fikir gagal sangat kan? Betul. Buat. Dan dah kata-kata akhir kan, tak ada apa dah. So terima kasih banyak. Tadi kan kami daripada UKM Sesmed, daripada UKM ni merakamkan terima kasih banyaklah kepada Mary sebab sudi luangkan masa dengan kami semua untuk belajar sama-sama. Sebab apa, kita pun dah bukan zaman macam dulu. Zaman sekarang adalah zaman kita kena berani buat benda lain, cari keunikan kita dan baru kita boleh berjaya kan, insyaAllah. Jadi saya je lakut. Kalau ada apa-apa mungkin boleh DM Mary. Dan macam mana cakap lagi? Tak apa. Kalau lepas ni ada apa-apa boleh. Tak ada. Lepas ni kita orang nak balik lah lebih kurang 3.30. So mungkin kita boleh nak ambil gambar sikit-sikit dekat warehouse ni. Dan ni ada nak bagi sumbangan mana? Oh, situ. Okey, dah. Okey.
Mungkin very open untuk Mary dan juga tim dia orang. Kita doakan dia punya bisnes berjalan dengan baik sepanjang Ramadan ni dan seterusnya insyaAllah. Kat belakang ni semua kawan-kawan aku daripada zaman sekolah. Okay? Ada satu soalan yang sebenarnya aku nak jawab tapi tak ada soalan tu. Tambah lagi satu. Diorang ni kawan-kawan sekolah aku. Aku sangat appreciate diorang. Aku sekolah asrama. Diorang ni lah juga yang beli aku punya t-shirt zaman dulu. Kan? Kalau tanya kenapa macam mana boleh berjaya ataupun taklah berjaya ataupun macam mana boleh dekat sekarang ni, aku ada support system yang sangat kuat. Kawan-kawan aku ialah kawan-kawan yang tak pernah berkira. Diorang tak tahu pun gaji diorang 10 sen pun tak tahu. Diorang tak tahu, semua ni tak tahu. Tapi diorang just follow. Diorang ni ialah orang yang dah follow aku lama. Beberapa tahun. Berapa bisnes aku selama ni, diorang lah orang yang sama. Aku ada projek lain lah, diorang lah, tolong ya, datang. Kita bayar. Dan polisi kat Bulan Bintang, siapa buat silap dia akan hina. Kita akan hina dia sehina-hina. Tapi siapa yang buat baik, kita akan puji ke langit. So point saya kat sini, gerak seorang-seorang tak best. Takkan boleh pergi jauh. Betul lah orang kata, quote tu dia kata, if you want to go fast, go alone. Macam mana aku nak pergi fast? Member aku berat 90 kilo. Tapi nak pergi jauh ramai-ramai. Nak pergi jauh kena ramai-ramai. So daripada sekarang ni, dulu aku start kecil-kecil seorang-seorang. So sekarang ni bila ramai-ramai ni lagi seronok, lagi banyak ni doa mak dia ni, doa mak ni, mak tu, itulah murah rezeki tu. So yang kat sini ni boleh start beberapa orang, jangan lupa untuk growkan team. Betul. Terima kasih ingatkan saya pasal kena ada circle yang bagus tu. Di UKM Assessment pun kita ada program untuk support untuk bisnes pelajar yang baru nak mula. Kita ada satu program yang kita susun tentang digital marketing, Shopee dan sebagainya. Dan juga kita pun nak bantu lebih ramai pelajar untuk bukan jadi Mary macam sekarang, tapi mungkin kita boleh start dulu, start sikit. Sebab time keluar ni lah, time kita belajar kita ada banyak masa untuk explore macam-macam benda. Jadi itu saya daripada saya, terima kasih. Apa-apa nanti insyaAllah kita boleh jumpa lagi Mary, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Saya minta maaf kalau terlebih cakap, terkurang ataupun terrasa apa-apa. Minta maaf.